Tiga huruf yang paling sensasi di Malaysia ketika ini, GST. Dan bagaimanakah pemahaman rakyat mengenai cukai yang akan mula diperkenalkan pada 1 April 2015 ini? Itulah tujuannya kita bersama di dalam pertemuan kali ini. Saya Izwan Azir Saleh. Dan saya Saiful Nizam Ismail, dan kita tidak berdua seperti biasa Izwan. Didatangkan khas di studio hari ini. Kalau boleh Izwan perkenalkan. Untuk kita berbincang-bincang, saya perkenalkan Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar daripada Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Dan juga rakan kita Alif Fadli Zakaria daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kita ada pakar, kita ada orang muda ini yang akan memperjelaskan kepada kita apa sebenarnya GST, bagaimana ia akan memberi pengaruh kepada rakyat dan sebagainya. Signifikannya cukai ini kepada kerajaan dan juga masyarakat umum khasnya. Baiklah Tuan Haji, selaku orang yang memang pakar dalam bidang-bidang perekonomian dan juga ekonomi percukaian ni lah kan. Jadi sejauh mana nak memahamkan kepada masyarakat umum GST itu sendiri? Ada yang mengatakan bahawa menyebabkan kita ni masalah dan sebagainya. Kalau boleh Tuan Haji jelaskan secara ringkas. Memanglah 3 huruf tu memang orang takut lah. Tapi saya yang paling takut huruf yang ketiga tu. Sebab dia tax kan. Sebab siapa yang tak takut tax kan? Sebab bila kita sebut tentang cukai je, memang setengah orang memang tak mau faham. Setengah orang memang saja tak mau faham. Kan, tapi kalau kita tengok dari segi GST ni ataupun VAT di kebanyakan negara sebab Goods and Services Tax ni kan, kalau kita tengok dari segi memanglah cukai tu kita rasa macam terbeban lah kalau dari segi cukai. Tapi kalau nak tengok dari segi masyarakat, khususnya masyarakat atau rakyat dekat Malaysia ni, benda ni kan memang dah disebut tahun 89 lagi. Masa dalam pembentangan bajet tahun 89 oleh yang Tun Daim masa tu, memang dah sebut tentang GST ni. Cuma dari segi masyarakat, kalau sebut cukai tu dia tak faham lah. Tapi sebut BRIM kalau besok dia dah faham lah. kan sebab itu dia sendiri duit yang nak masuk kan. Dari cukai tu duit yang nak dikeluarkan. Cuma dari segi GST ni saya rasa dia cukai barang dan perkhidmatan. Dari segi asasnya dia merupakan cukai kepenggunaan. Bermakna dalam bahasa Inggeris dia consumption tax. Consumption tax bermakna dari segi asas, dari segi falsafah cukai itu sendiri, dia merupakan satu cukai yang apabila kita berbelanja, kita membayar cukai. Kan? Tapi kalau nak tengok dari segi sistem yang ada sekarang ni, yang ada dekat Malaysia ni pun, memang dah kita dalam satu suasana yang memang dalam cukai kepenggunaan ni. Kalau kita tengok dari segi tahun 72, kerajaan dia memperkenalkan cukai jualan dulu. Kan 1972 cukai jualan diperkenalkan. Cukai perkhidmatan diperkenalkan tahun 75. Kan bila tahun 72 tu bila kerajaan dia perkenalkan cukai jualan ni, secara average secara puratanya barang-barang ni dikenakan 10% cukai di peringkat pengeluar. Pada tahun 1972 tu kan. 1972. Daripada makna sejak 72 memang dah ada dah. 1972 dulu bermakna bila barang-barang tu dia dikeluarkan atau barang-barang diimport, dikenakan 10%. Cuma kita sebagai pengguna tak nampak benda tu. Sebab bila kita beli barang tu, kita tak nampak yang memang dah ada 10%. Termasuk dengan cukai di situ. Dah termasuk dalam harga barang tu. Barang-barang kita beli macam peti ais, kerusi, meja, apa semua ni memang dah ada 10% cukai jualan tu. Tapi cuma kita tak tahu sebab tak ada. Sebab tak nampak, tak ditunjukkan. Dia tak telus, dia tak transparent. Salah satu daripada kelemahan cukai jualan tu itu. Dan cukai perkhidmatan ni dikenakan pada kadar 6%. Yang ni kita nampak sebab bila kita pergi ke restoran, kita pergi ke kedai-kedai yang besar apa semua kan, dia kata harga barang tu dengan 6% cukai perkhidmatan, 6% government service tax ataupun cukai perkhidmatan tu memang kita nampak. So bila benda-benda ni berlaku, kita sebagai rakyat tu sekarang pun dalam suasana cukai kepenggunaan juga kan, sebab ada 10% dengan 6% tu. 16. Pada tahun ni apabila bajet dibentangkan 2014 baru-baru ni, yang Perdana Menteri bagi tahu kan, maknanya kita akan mansuhkan dua-dua ni, 16% mansuhkan 10%, mansuhkan 6% ni dan perkenalkan GST dengan kadar 6%. Kalau tengok dari segi matematiknya, rakyat untunglah. Rakyat untung, sebab dulu 10 campur 6 kan, sekarang hapuskan 10, hapuskan 6. Cuma 6 je. Cuma 6 je. Jadi dari segi matematik memang kira harga barang sepatutnya murah lah. Okey, Alif, itu dari segi matematiknya memang secara dasarnya, teoretikalnya orang kata macam 16% dengan 6%, of course lah kita nak 6%. Tetapi realitinya sekarang ni,
bukan saja ramai yang masih lagi tidak faham dan masih lagi takut. Apa yang sebenarnya kalau anda dapat kongsikan sebagai orang muda, apa yang menakutkan sebenarnya GST ni yang menggurundi sebab kata Izzuan 3 patah perkataan tu. Okey, Izzuan dan Saiful Tuan Haji juga. Pada saya merasakan GST ni merupakan satu transformasi ataupun satu reformasi kepada perolehan cukai. Sebab sebelum ni kita pun dah macam Tuan Haji cakap lah, kita dah mengamalkan SST kan. So jadi sekarang ni kerajaan memperkenalkan satu kaedah kutipan cukai yang baru iaitu GST yang mana dikekalkan pada kadar 6% tetapi telah dipotongkan 10% daripada cukai jualan itu dan perolehan akan dibuat berdasarkan ke atas 6% tersebutlah. Pada saya sebagai orang muda, saya tak merasakan ini sesuatu perkara yang perlu ditakutkan sebab tujuan kerajaan membuat akta ini ataupun melaksanakan cukai ini kerana untuk meluaskan lagi prospek kepenggunaan. Maksud saya macam bila kita menggunakan satu-satu servis di samping kita membayar cukai apa yang dikenakan ke atas barang tersebut, kita dapat menikmati dengan lebih pada kadar bayaran yang lebih rendah berbanding bayaran yang lebih kita bayar sebelum ini tetapi produktivitinya ataupun kualitinya kita dapat nikmati kualiti yang sama walaupun kita hanya bayar cukai dari segi 6%. Dan pada saya macam saya cakap tadi tidak perlu ditakutkan kerana dia bukan dikenakan terhadap semua benda ya, macam dia ada barang-barang yang dikecualikan daripada percukaian ini dan ada servis ataupun perkhidmatan yang dikenakan ke atas apa yang kita langgan lah. Jadi sebagai contoh macam barang-barang keperluan yang kita gunakan seharian, gula, minyak, masak semua tu dikenakan cukai. Tetapi ada yang dikecualikan. Tak salah saya Tuan Haji kalau ni macam gula tu pun bukan semua gula yang dikenakan cukai. Saya yang melalui pembacaan saya lah. Macam gula tu pun yang hanya dikenakan cukai 6% itu adalah pada macam gula kastor ataupun gula icing. Macam tu lah. Macam minyak pun macam minyak masak yang biasa kita guna seharian untuk masak tidak dikenakan cukai. Melainkan kalau kita gunakan minyak bijan, minyak biji matahari, minyak zaitun, jenis-jenisnya macam tu. Yang kualitinya memang kita tahu kualiti yang bagus. Dan saya merasakan sekiranya kita menggunakan satu produk yang bagus, dikenakan cukai, baguslah. Maksudnya kita menggunakan dengan cara sebab kita tahu produk dia bagus dan kita kenakan cukai. So bagus pada saya. So maksudnya Tuan Haji, kalau di sini macam kata Alif tadi tu ada minyak kategori minyak pula. Kalau masa saya pakai minyak jagung, minyak yang mahal sikitlah. So minyak itu akan dikenakan cukai. Maksudnya macam tu. Dia macam ni, secara umumnya semua keperluan asas memang dikena di kadar sifar ataupun dikecualikan sebab dari segi keperluan asas tu. Kan cuma kalau kita tengok, saya ingat kita ambil contoh yang lebih senang lah. Contoh minum kopi lah for example kan. Kalau kita minum kopi di bawah pokok, maknanya kita tak dikenakan GST. Kalau kita minum kopi di kopitiam ataupun semua tu, maknanya dia dari segi option, dia dari segi lifestyle, macam mana cara hidup kita sebagai pengguna. Dia bermakna kita kena sebagai pengguna, kita kena buat pilihan yang bijak lah. Macam kalau kita punya lifestyle, sebab bila dalam suasana GST ni, dia akan kena hard kan, akan keras, akan kena pada orang-orang dia punya lifestyle dia yang tinggi, mewah. Lifestyle dia cara mewah. Jadi dia memang layak kena cukai. Memang dia layak. Yalah, kalau dia layak berbelanja lebih, bermakna dia layaklah kena cukai. Kan sebab itu saya rasa ada isu yang dibangkitkan oleh setengah-setengah pihak. Kan dia buat graf tiga golongan yang pendapatan rendah, golongan pendapatan sederhana, golongan pendapatan tinggi kan. So dari segi peratus perbelanjaan dan kesan GST kepada perbelanjaan dia orang ni, bermakna golongan pendapatan rendah yang kena teruk. Kan orang yang berpendapatan tinggi bila dia belanja rendah. Contoh macam orang pendapatan tinggi kan, pendapatan dia katalah 20,000. Kan bila dia belanja, dia letak dalam contoh tu, dia letak lebih kurang 6,000 dia belanja. Tapi kalau orang yang berpendapatan rendah ni, pendapatan dia 2,000, dia belanja lebih kurang 1,600. Of course dari segi dia punya percentage perbelanjaan, dari segi kesan pada GST, memang dia tinggi lah. Sebab tu dikatakan seolah-olah GST ni regresif. Kan? So, tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, orang yang berpendapatan rendah ni, dia belanja semua keperluan asas. Hampir 80% perbelanjaan orang berpendapatan rendah untuk keperluan asas. Dan keperluan asas ni memang dikecualikan daripada GST. Jadi tak ada, kadang-kadang kosong pun saya rasa. Kan, kadang-kadang dari segi kesannya. Tapi orang yang berpendapatan tinggi ni, kalau nak kata dia 20,000 pendapatan dia sebulan, dia belanja 6,000, saya rasa tak betul lah kot. Kan, sebab saya rasa at least dia belanja mungkin 10,000 ataupun 12,000 kan. Bermakna perbelanjaan dia tu, dia punya lifestyle, cara dia berbelanja, cara dia
dia minum kopi apa semua tu, memang kesan dia akan lebih. Maksudnya dari segi asasnya, kalau kita belanja lebih, kita bayar lebih GST lah. Tapi okey, saya nak tahu Tuan Haji, kalau kita boleh balik sedikit awal, Tuan Haji kata tadi 1972, 1975, kenapa sebab cukai-cukai itu dibatalkan untuk diperkenalkan GST ni? Okey, kalau dari segi pengguna, walaupun dari segi matematiknya tadi nampak 16 dan ganti 6. Kenapa? Sebab dia ada banyak kelemahan. Saya ada tengok kelemahan kepada pengguna lah. Tadi kan bila saya bagi tahu contohlah, kalau kita sebagai contohlah, kalau kita nak manufacture satu peti ais lah. Katalah peti ais tu kilang tu harga dia RM1,000. So apabila peti ais tu keluar daripada kilang kepada pemborong, dia akan kena 10% cukai jualan. Bermakna RM1,100 kan. So bila sampai dekat pemborong, sampai kat peruncit, dia orang akan ambil margin. Margin keuntungan. Tapi problemnya dalam cukai jualan ni, margin keuntungan yang diambil tu bukan daripada RM1,000 kos tu. Dia ambil ke atas RM1,100. Nampak tak? Yang telah dicukai. Yang telah dicukai. Bermakna keuntungan dari segi pemborong dengan peruncit ni, yang dia bila dia dapat keuntungan tu bukan daripada harga kos RM1,000 pada asasnya. Dia ambil RM1,000 plus RM100. Maknanya RM1,100 at 20% margin for example. Bermakna dia untung atas angin lah. Kan? Maknanya untung atas cukai jualan yang dikenakan. Tapi pada akhirnya, siapa yang kena bayar? Pengguna kan? Sebab tu ayat yang pertama dari segi pembentangan bajet tu, dari segi paragraf yang pertama, PM bagi tahu makna kesan berganda. Kesan berganda inilah kesan berganda ni sebab makna dari segi cukai yang 10% tu, kesan dia berganda makna 110 tadi kan. Tambah 20%, 132, tambah lagi 20% dekat peruncit kan. Makna bila pengguna beli, harga tu memang dah tinggi. Tahu tak? Sebab tu tapi dalam sistem GST ni, dia akan hapuskan proses tu. Bermakna dia value add. Bermakna kalau dia add 20% margin di peringkat pemborong tu, dia tak ambil kira kos yang 1,100 tu, dia ambil kira 1,000 tadi. Jadi dari segi konsep dan mekanisme dia, harga peti ais tadi akan lebih murah. Okey, Alif sebagai seorang yang berlatar belakangkan undang-undang, dah ada kelemahan dalam SST dan sekarang diperkenalkan GST dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan berganda seperti yang Perdana Menteri katakan itu. Bagaimana dalam GST ini boleh mengekang kelemahan-kelemahan itu? Okey, seperti mana yang Tuan Haji cakapkan tadi, bila dilaksanakan GST ni nanti dia akan lebih telus. Maksudnya daripada pengilang kepada pemborong, kepada peruncit dan akhirnya kepada kita sebagai end user, pengguna. Yang mana seperti mana tadi bila dikatakan dalam sistem SST, cukai yang dikenakan itu adalah berganda. Yang maksudnya dikenakan bukan ke atas kadar cukai yang asal. Sebagai contoh macam tadi, peti ais RM1,000 dikenakan pada kadar RM1,100. Tetapi apabila dilaksanakan GST ini, katakanlah satu-satu produk itu berharga RM400 dan dikenakan kadar cukai sebanyak 6%. Dan sekiranya produk itu dibeli oleh pemborong akan meningkatkan margin dalam lebih kurang 20% dan seterusnya 30% kepada peruncit. Jadi kadar itu dikenakan ke atas kadar yang asal kepada RM400 tersebut. Dia macam ni, dia ada mekanisme input tax. Susah sikit. Sebab tu value add bermakna apa penambahan yang dibuat di peringkat pemborong dengan peruncit. Cuma dari segi penambahan nilai dari segi produk tu dikenakan GST. Contoh macam tadi kan dia ambil 20% margin daripada itu kan. Maknanya 20% margin off that 1,000 tu kan. 20% kali dengan RM1,000 makna 200 kan. So GST akan dikenakan 200 kali dengan 6%. Nampak tak? Jadi kan dia disebabkan ada mekanisme input dengan output tax tu, dia akan offset dari segi itu dan kesan akhirnya bila sampai dekat pengguna dia the net effect saja. Kan? Tapi secara ringkasnya, secara mudah nak faham, bermakna harga barang akan lebih murah. Satu, pada masa sekarang dia punya sales tax 10%. Kalau GST pada 6%. Satu, dia akan murah. Kedua, dia akan murah sebab dari segi mekanisme tadi, dia tak ada kesan berganda. Dua, benda yang akan kurangkan harga itu. Maknanya bukan disebabkan GST 10 dengan 6, satu, dari segi kesan berganda pun akan kurang dari segi harga tu. Cuma isunya dari segi sekarang, macam mana pengurangan dari segi kos tu akan diterjemahkan kepada harga jualan di peringkat peruncit kepada pengguna. Macam mana kerajaan nak pastikan harga tu sepatutnya kurang. Tapi kadang-kadang dia orang peniaga-peniaga tak kurangkan harga. Dia ambil untung lebih. Sebab itulah kerajaan pada tahun 2011 memperkenalkan Akta Kawalan Harga tu dan Anti-Profiteering Act, anti pencatutan tu untuk memastikan supaya pengurangan dari segi kos apa semua ni, dari segi kesan berganda, dari segi 6% ni dapat sampai kepada rakyat sebagai pengguna.
Tapi orang kita Tuan Haji, terutamanya mungkin masyarakat muda, dia suka buat andaian. Kalau saya pun masyarakat biasa, saya akan kata mula-mula kerajaan dapat 16%. Kenapa dia nak kurangkan 6%? Mesti ada hidden cost, ada kerajaan takkan mau nak rugi. Takkan rugi, betul. Jadi Betul, macam mana ni? Okey, dia macam ni. Tadi kan saya cakap kesan dia kepada pengguna kan. Bermakna lebih baik pada pengguna lah. Kesan kepada rakyat pun ada, kepada kerajaan pun ada. Betul. Kenapa kerajaan berani kurang kan? Bermakna kurang hasil lah kan? Kan sebab sekarang ni cukai jualan dan cukai perkhidmatan dia contribute lebih kurang about saya ingat 15 bilion setahun. Dari segi hasil dari SST ni dari SST daripada hasil kerajaan. So kalau dia kurangkan daripada 10 dengan 6 ke 6%, sudah semestinya dia punya hasil kerajaan akan kurang kan? Tapi tak. Sebab tu kadang-kadang setengah orang cakap kalau kerajaan kata, menteri kata bila kita buat GST hasil kerajaan akan bertambah apa semua kan. Dia bertambah tu bukan disebabkan oleh disebabkan oleh rakyat. Yang dulu tak bayar cukai, sekarang bayar cukai. Tak sangat ke arah tu. Dia lebih kepada, ada isu lagi satu. Si pengilang tadi itu, tadi dia dah tipu sekali kan? Dia tipu 2 kali sebenarnya. So pengilang tadi itu, tadi saya cakap dia punya kos RM1,000 kan, peti ais tadi kan. So bila dia keluar daripada kilang, dia keluar at 10% kan, maknanya 1,100. So apa yang kilang-kilang ni nak buat, selama ni dia nak buat, dia set up a marketing company. Satu syarikat pemasaran, a sister company daripada pengilang tu, transfer the cost peti ais 1,000 tu at $800. Contohnya RM800. Jadi dia bayar dekat kerajaan cuma RM80 lah. Kan sepatutnya dia bayar $100 kan. Betul. Tapi sekarang dia nak bayar RM80. RM20 tu masuk dalam company balik lah. Correct. So bila syarikat pemasaran tadi dia transfer kepada pemborong kan. Dia transfer like at RM1,300, RM1,500. Doesn't matter. Tapi keuntungan tu dibuat oleh syarikat pasaran tadi tu, marketing company tu. So bermakna disebabkan dari segi arrangement macam ni, mekanisme yang dibuat oleh pengilang macam ni, dia duk lari cukai lebih kurang RM20. Dan jumlah kita panggil the grey economy ataupun the hidden economy ni, the black economy dia panggil ni, untuk cukai dan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, kita estimate about 5 billion per year. 5 billion. Tapi kalau kita tengok secara kalkulasinya, kalau 6% yang dikenakan kerajaan terhadap GST tu, kerajaan mampu menjana pendapatan sebanyak kira-kira 32 bilion ringgit. Betul. Sebab kan selain daripada kelemahan yang ada di mekanisme tu dia panggil transfer pricing lah, pindahan harga. Bermakna dia pindah harga ke harga yang lebih murah kepada marketing company supaya marketing company bayar cukai jualan kurang kepada kerajaan. Kerajaan rugilah. Marketing company, syarikat tu untung lagi. Kan? Buat dia untung lagi. Cuma sekarang ni apabila benda tu berlaku dari segi pihak custom, dia nak nampak pindahan harga ni nampak. Bila kelemahan ni berlaku, kerajaan nampak kelemahan ni, sebab tu dia plug the loophole. Kebocoran yang berlaku. Kebocoran bukan berlaku di pengurusan keuangan kerajaan juga tau. Dia berlaku di sistem pencukaian juga. Sebab itu dalam proses memperkenalkan GST ni, dia akan atasi kebocoran dari segi cukai ni, dari segi transfer pricing tadi. Okey, selain daripada itu, bila benda ni dah surface, bila kita dah nampak, kita boleh bawa pengilang-pengilang ni ke atas, surface up ke permukaan, bukan sahaja custom dari segi cukai tak langsung dia pergi ambil tindakan, income tax pun akan pergi juga. Kan, jadi bermakna pendapatan kerajaan akan meningkat, bukan sahaja di peringkat cukai kepenggunaan, dia akan meningkat di cukai pendapatan juga. Maknanya income tax pun akan masuk pergi tengok. Sebab tu peningkatan pendapatan kerajaan, sebab tu proses macam Alif cakap tadi tu, dia lebih kepada proses reformasi cukai. Bermakna satu tax reform measures by kerajaan untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Sebab kelemahan ni yang berlaku ni, dia tak adil lah pada kita sebagai pembayar cukai. Kita duk kerja, duk bayar cukai kan. Betul. Orang tu duk niaga, duk enjoy, lari cukai. So mana boleh kan? Tak adil kan? Satu sistem pencukaian tu patut satu sistem cukai yang adil kan. So bila benda ni berlaku, dia akan merupakan satu cukai yang lebih adil. Makna kalau kita bayar cukai, dia bukan bayar cukai lah. Sebab dia buat untung, dia lari cukai. Mana boleh macam tu kan? Itulah. Alif sendiri sebagai orang muda, kalau kita tengok gaya hidup orang muda pastinya dengan gadgetnya dan sebagainya. Jadi dengan kekangan kos sara hidup yang begitu tinggi, bagi anda bertepatan ke GST ni khasnya pada orang muda? Pada saya ini satu cabaran lah juga. Sebab kadang-kadang bila kita ingat kita ni muda, kita ada duit, kita boleh guna untuk semua benda. Tapi pada saya ini adalah salah satu cara untuk kita mengawal diri kita berbelanja lebih. Salah satu kaedah lah, metodologi yang kita boleh gunakan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita ni takut sangat, kita paranoid. Bila satu-satu benda baru diperkenalkan, kita tak tahu dia punya
latar belakang dia macam mana kan. Pangkalnya kita tak tahu cerita. So bila kita mudah buat andaian, bagi orang muda lah macam saya pun, kadang-kadang saya membuat andaian sebab saya tak tahu apa satu-satu benda tu dia punya pucuk pangkal macam mana. Tapi bila kita perhalusi, kita dalami, kita dapat tahu okey, dia taklah seburuk mana yang kita sangka. Jadi pada saya dia bukan satu kekangan untuk kita, katakanlah kalau siapa-siapa tu seorang individu tu dia mempunyai cara hidup yang mewah. Tetapi sekiranya dia pandai berbelanja menggunakan duit dia membuat, sebab kadang-kadang GST ni memberi kita satu haluan untuk kita membuat perbandingan harga dengan lebih bijak, dengan lebih jelas. Sebab teks akan dikenakan terhadap setiap barangan, setiap barangan. Jadi bila kita nak berbelanja sebagai golongan muda, walaupun kita nak cuba mendapatkan satu tahap hidup, katakanlah mungkin separa mewah ataupun mewah lah. So kita kena berbelanja dengan cara yang bijak. Dia tak menyekat kita punya kemahuan ke? Contohnya kalau saya nak beli iPad lah. Ini A punya iPad, ini B punya iPad. Kalau you tak nak tak kena cukai, you beli yang B ni memang you akan kurang lah sikit. You punya kelebihan dari situ. Dan kualiti A ni lain. Jadi macam mana? Haji dulu. iPad sekarang 10%. Ya. Ataupun selama ni Haji saya pergi ke kopitiam. Tapi lepas ni saya kata tak apalah, saya pergi kedai Mak Lijah di bawah pokok macam tu. Dia macam ni, saya balik pada iPad. Sebab saya anak-anak muda ni memang dia suka lah gadget-gadget ni kan, telefon apa semua ni kan. Because saya pun bila saya tanya dekat anak saya kan, dalam JST ni apa yang dia risau? Lifestyle lah. Mana dia orang punya lifestyle macam headphone, macam kopitiam, start ni kan, di lepak-lepak, tempat lepak kan, sama ada di tempat-tempat ni akan kena JST ke tak kan? Maknanya dia akan additional cost in term kan. Sebab kita bagi peruntukan kat dia, okey sebulan dia banyak ni, maknanya cara dia berbelanja tu kena lebih berhemah lah. Kan bermakna memang betul salah satu caranya bermakna GST ni akan membentuk dari segi peribadi seseorang anak-anak tu, dari segi dia supaya dia berbelanja berhemah. Satu lagi yang kita kena tengok, apabila 3 bulan sebelum GST ni dilaksanakan, kalau dilaksanakan April 2015 kan, makna Januari 2015 ni kerajaan akan keluarkan Shoppers Guide. Dia panggil panduan pengguna ni. Bermakna panduan pengguna kan akan senaraikan semua, hampir keseluruhan barang-barang yang biasa orang beli apa semua tu, harga sebelum GST, harga selepas GST. Perbandingan harga. Jadi boleh buat perbandingan, dalam press akan keluar, dalam ni website apa semua keluarkan. Sebagai kita sebagai pengguna boleh buat pilihan lah. Kalau kita nak pergi ke kedai ni nak beli barang ni, kita boleh tahu harga dia sepatutnya berapa. Kan contohnya Coca-Cola ataupun contoh carbonated drink yang PM bagi contoh dalam bajet kan. Dan kita tengok dari segi isu kopi tadi, kedai kopi tadi Mak Lijah tadi dengan kedai itu kan, kopitiam apa semua, bermakna kita boleh tengok lifestyle lah. Makna dia bergantung kepada kita lah sebagai pengguna kan. Dan tapi secara menyekat dari segi perbelanjaan, dari segi iPad tadi tu, iPad sekarang dia 10% punya sales tax. So kalau dalam GST dia cuma 6% tau. Bermakna sepatutnya dia lebih murah lah kot. Lebih murah. Kan? Patut Kenapa ada kod? Dia kod ni. Kenapa ada kod? Kod ni macam ni sebab kan harga barang ni kan, kalau bila kerajaan umumkan duty kurang apa semua, dia tak kurang. Dari segi pengguna nak beli, macam contohlah hari tu handbag kan, last year kan kata handbag murah apa semua kan. So bila pergi the next day pergi dekat kedai-kedai handbag, ini stok lama dia kata kan. Kan benda tu. Tapi kalau harga handbag tu naik, contoh handbag tu naik kan, besok tu pergi, oh ni memang dah naik dah harga kan. So dari segi kan sebabnya dari segi penentuan harga tu, sebab yang saya cakap kod tadi tu, sebab kebiasaan di Malaysia ni, kalau cukai turun ni apa semua turun, harga tak turun, harga macam tu juga kan. So gaji pun tak naik. Gaji pun tak naik. Jadi memang dari segi budaya masyarakat peniaga dekat sini, memang kalau benda berlaku dia orang nak ambil untung. Maknanya dia tak pass on the savings kepada rakyat. Itu isu dia. Dan itulah merupakan satu isu yang utama, yang amat penting dari segi enforcement, dari segi penguatkuasaan. Itu yang saya nak tanya. Apakah kita ada masalah dari segi penguatkuasaan yang dan perkara itu masih perlu digilap lagi, dicantikkan. Kalau dapat lagi. saya tambah sikit, Pak kata Izwan, memang penguasaan kita lemah, tetapi selalunya Malaysia ni dikatakan sebagai sebuah negara yang memang pada dasarnya membuat satu dasar ataupun undang-undang tu memang cantik. Tapi dari segi pelaksanaan dan kita masih lagi lemah. Bagaimana tu? Memang problem. Sebab dari segi kan, dari segi memang dasar polisi kita pun dah banyak kali cakap dengan kerajaan kan. You can have a beautiful punya sistem dari segi cukai, dari segi ni apa semua kan. BRIM contoh apa semua. Cuma dari segi bila pelaksanaan dengan penguatkuasaan tu, dia memang ada masalah, loophole dalam perjalanan pelaksanaan produk dasar tu.
kalau kita tengok dari segi harga barang, sekarang without GST pun harga barang pun naik. Kan? So dari segi benda yang paling sensitif sekali minyak lah, petrol kan. Sebab petrol benar dari segi pergerakan kan. Maknanya kalau you pergi dari sini one point to one point. Maknanya kalau harga ni naik, harga dunia pun akan naik kan. Barang-barang ni tarik benda-benda macam tu kan. So saya rasa apa yang kerajaan perlu buat is actually kita selalu cakap dengan KPD NKK kan, bermakna kena buat pemantauan, kena buat preventive measures. Maknanya janganlah benda tu dah berlaku baru nak pergi tengok kan. Selalunya bila dah berlaku baru nak buat kan. Maknanya kena buat sebelum benda tu berlaku. Bermakna kena buat satu pergerakan, kena pergi turun ke padang kan, buat street survey kan, pergi cek apa semua kan sebelum GST ni jalan, tengok dari segi kawal harga barang. Kalau tak cukup staff, kalau tak cukup tambah je lah. Kan sebab apa? Tambah je lah. Tambahkan staff, tambah KPD NKK punya staff, bagi dia orang technical punya knowledge supaya dia orang tahu macam mana nak buat apa semua, and biar dia orang bergerak kan. Bergerak pastikan, sebab semua usaha-usaha ni akan tolong bantu rakyat kan, mensejahterakan rakyat kan dia punya tu. Para yang kelima ataupun mensejahterakan rakyat. Yang kelima. Alif mungkin nak tambah dari segi pandangan anda mengenai penguatkuasaan Okey, macam yang saya setuju dengan apa yang Tuan Haji cakap tadi lah, macam apa yang Saiful dan Izwan pun cakap, saya setuju jugalah. Dari segi pelaksanaan penguatkuasaan tu memang kurang. Setuju banyak ke sikit? Setakat ni saya setuju banyak. Sebab sekarang ni bila kita tengok, ialah macam kerajaan boleh mengadakan satu sistem yang sangat cantik yang kalau dibandingkan negara-negara yang lain, sebab saya percaya, sebab kalau kita ikutkan negara-negara ASEAN pun hanya 3 buah negara saja lagi yang belum mengaplikasikan sistem ini, iaitu antaranya Malaysia, Myanmar dan juga Brunei. Dan saya percaya antara kaedah yang kita lihat adalah kaedah pengaplikasian yang dilakukan oleh Singapura, yang mana apabila diperkenalkan GST, diturunkan cukai pendapatan. Itu adalah salah satu langkah yang baik juga. Jadi dari segi pelaksanaan pada pihak kerajaan, saya rasa itu satu kaedah yang baik, yang mana akan memberikan lebih peluang untuk membeli kepada kita untuk menjana ekonomi dengan lebih rancak dan lebih kompetitif. Dan dari segi pelaksanaan secara undang-undangnya, memang kena turun padang buat. Sebab sebelum ni macam orang kata cara-cara yang dululah, cara-cara lebih tradisional pun tak apa. Pergi ke kampung-kampung, sediakan satu kemah ke, tak mesti kemah. Explain sendiri pada rakyat apa sebenarnya yang kita nak, ataupun apa sebenarnya hasil yang kita boleh perolehi daripada pelaksanaan GST ini. So pada saya, sekadar kita sediakan brosur ke booklet ke, benda itu tak cukup. Sebab saya sendiri pun saya suka baca, tapi bila benda-benda macam tu banyak sangat, saya pun tak nak baca. Macam propaganda, macam semuanya cerita baik-baik saja. Betul, saya setuju. So jadi kita kena tunjuk sendiri macam mana sistem tu kita jalankan dan apa kesan dia terhadap rakyat secara direct lah. Mana kerajaan kena lebih telus dalam benda-benda ni, sebab kita pun tahu sistem ini adalah satu sistem yang telus. Jadi apa maksud telus di situ? Kena lebih difahamkan kepada rakyat. Baiklah. Sebab dia satu isu yang sensitif, jangan boleh dimanipulasikan oleh setengah pihak kan. Sebab kalau benda yang baik pun, kalau dimanipulasikan saban hari, saban waktu mengatakan tak baik, dia akan jadi macam tak baik kita macam tak baik ke benda ni kan. Tetapi dalam pada masa yang sama perlu juga penambah-baikan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memantapkan sistem kita. Saya nanti akan bertanya kepada panel-panel kita alasan ataupun sebab musabab pelaksanaan GST yang sering dikatakan oleh kerajaan ini adalah untuk menjadi ataupun untuk membawa Malaysia ke arah sebuah negara maju. Kenapa? Hubung kaitnya itu. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. 3 suku bangsa, 18 suku kaum. Ikuti saya menyingkap kemajuan, pembangunan, pencapaian dan keunikan orang asli di semenanjung Malaysia bersama saya, Aidit Marcello, dalam Orang Kita hanya di TV3. Perbincangan kita mengenai GST, cukai barang dan perkhidmatan diteruskan, dan secara jujurnya saya dengan perbincangan di sini makin faham, secara peribadi makin nampak dan makin jelas. Mungkin juga Nizam pun begitu. Dan
Seperti yang Izwan katakan tadi sebelum kita mencerehat sebentar tadi ada soalan yang ditanyakan iaitu mengenai mengapa alasan ataupun sebab bahawa pelaksanaan GST ini membawa Malaysia ke negara maju itu sering digunakan dan bagaimanakah rasionalnya, kebenarannya perkara itu Tuan Haji? Apabila kerajaan membentuk dasar transformasi nasional, ini satu transformation program dari segi government, dari segi ekonomi, termasuk ETP lah, the Economic Transformation Program kan, program transformasi ekonomi. So dalam program transformasi ekonomi itu secara keseluruhannya, salah satu daripada cara untuk nak bergerak ke arah maju adalah membuat satu proses reformasi cukai. Itu reform. Reform bermakna memperbaiki sistem pencukaian yang sedia ada kepada sistem pencukaian yang lebih baik. So tadi kita dah tengok dari segi kelemahan yang ada dekat cukai jualan, kelemahan-kelemahan yang ada juga di cukai perkhidmatan. Dan apabila kita memperbaiki cukai jualan dan cukai perkhidmatan tu dan memansuhkan dua-dua dan menggantikan dengan dengan GST ni, dia memperbaiki dia kelemahan-kelemahan tu dapat diatasi ke arah negara maju. Dan kalau kita tengok dari segi ada isu dia dibangkitkan. Dia kata dari segi timing kan, dia kata bila kita negara maju lah baru kita buat GST kan. Sekarang kita belum negara maju lagi, tak bolehlah buat GST sekarang. Sebenarnya GST ni merupakan satu instrumen ekonomi. Jadi it's an economic instrument untuk menggerakkan negara kita ke arah negara maju. Dia merupakan satu asas, satu elemen prasyarat untuk menggerakkan kita ke arah negara maju. Kalau kita nak tunggu kita negara maju baru nak implement GST masa tu, saya kata tak payahlah dah. Kan sebab dia tu merupakan satu tool. Ini tool, satu alat untuk menggerakkan negara maju. Kenapa dia boleh menggerakkan kita ke arah negara maju? Banyak dari segi ketelusan penyimpanan rekod di peringkat kerajaan, di peringkat peniaga kan, dan apabila ketelusan dari segi penyimpanan rekod akaun ni dibuat secara ni, dia ke arah satu ciri-ciri ke arah sebuah negara maju. A proper accounting system, proper recording, proper bayar cukai kan, dan bermakna tak ada leakages dari segi pembayaran cukai tu. Kita tengok dari segi penghilang kes tadi tu kan, yang dia lari cukai, dari segi transfer pricing, kesan berganda, dia orang ambil cukai banyak, dari segi untungnya dapat dekat peniaga, dia tak bagi kat rakyat pun kan. So bila benda-benda ni berlaku, bila kita plug the loophole, ketirisan yang kita bagi, kita memperbaiki sistem pencukaian yang ada, memperbaiki sistem perakaunan yang dia ada, mengadakan satu sistem yang lebih telus bermakna peniaga tu ataupun rakyat tu, bila kita pergi beli barang kat supermarket, kita boleh nampak, kita boleh tahu barang ni ada GST, barang ni tak ada GST. Tak tak, bermakna sekarang kita tak tahu. Tak tak, ada cukai jualan tadi kan. Benda-benda yang ada cukai dimasukkan dalam selling price tu. Harga jualan. Kita tak tahu berapa cukai pun. So apabila kita beli benda yang mewah, kita tahu ni ada. Kan benda yang asas tak ada. Kan tu buatnya kita boleh buat pilihan lah. Buatnya bila kita pergi dekat tu kita tengok yang ni so kita sebagai pengguna kita boleh buat pilihan lah. Dan inilah merupakan satu ciri-ciri ke arah negara maju dari segi cara hidup rakyat tu kan, bermakna cara dia bergerak telus, dari segi peniaga tu lebih telus, kerajaan ni kan, dan dia akan menggerakkan secara keseluruhan, secara holistik sistem ekonomi tu ke arah sebuah negara maju kan, bermakna dia luas lah. Ekonomi ni memang luas. Dan kalau kita nak tengok dari segi kenapa GST ni merupakan tu, bermakna itulah elemen-elemen yang perlu ditengok secara ringkas. Alif, kalau mungkin saya mengambil pengalaman peribadi saya kalau berbelanja di Singapura lah kata. Dan apabila masuk sebuah gedung itu dan dia kata barangan itu including GST, saya mungkin akan berhati-hati kerana kita tak ada GST, kita tak faham sistem GST itu apa. Apabila GST kita dilaksanakan pada 2015 nanti dengan perkataan tu banyak akan ada termasuk GST. Apakah budaya berbelanja ni akan jadi menurun pada pandangan anda? Maksudnya orang akan lebih berhati-hati dari segi perbelanjaan, dia mula berkira, dia mula tak mau pergi ke gedung-gedung membeli belah dan sebagainya kerana GST tu. Jadi apa keperluan dia untuk kita memahamkan rakyat tentang pada saya, apabila kita nak laksanakan GST tu nanti pada tahun 2015, macam apa yang Tuan Haji cakap tadi, kita akan keluarkan kerajaan akan keluarkan satu senarai perbandingan harga. Jadi di situ saya rasa tak menjadi masalah sama ada kita nak berbelanja dengan harga tu dah termasuk GST ataupun tidak. Sebab kita boleh masih buat comparison, perbandingan harga yang sekarang kita amalkan SST dengan harga yang termasuk GST nanti. Jadi ada possibility ataupun kemungkinan yang harganya mungkin sedikit bertambah ataupun sedikit berkurangan. Jadi di situ pengguna perlu bijak, tak perlu takut sebab
pilihan di tangan kita dan kita perlu berfikir secara baiklah. Sama ada kadang-kadang kita terlalu mengikut sangat apa yang kita nak. Kadang benda itu tak perlu menjadi keperluan pada kita, kemahuan. Ya, jadi perlu berfikir bijak dan buat perbandinganlah di situ. Dan mungkin perlu menambah pemahaman. Betul. Dia macam ni, eloklah kita kurang berbelanja sebab kan ada isu anak-anak muda, muflis lah apa semua ni kan. Kalau tengok dari segi the household debt punya isu, hutang isi rumah tu kan memang tinggi. Kalau kita tengok dari segi kerajaan, kita kata 55% kita punya hutang negara kan. Siling dah kita dah risau kan. Kita sebagai pengguna macam mana? Kita pun isu juga sebab hampir kalau tak silap saya, about 80% daripada kita punya pendapatan kita bayar hutang. Kan about 70 secara puratanya kalau tak silap, sebab kita ada session dengan Kementerian Kewangan. Kita bincang macam mana nak mengatasi masalah ini. Kan sama ada sebab pendapatan dah macam tu, perbelanjaan makin meningkat. Kan jadi macam mana nak bantu dia orang ni kan. Jadi sama ada sebab tu dalam bajet ni alhamdulillah kerajaan kita dia tingkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Kurangkan cukai apa semua, kira baguslah. Tapi masih tak cukup lagi sebab perbelanjaan makin meningkat kan. Sama jadi tahun depan kita pendapatan gaji minimum akan meningkatkan. Maknanya bolehlah naik sikit lah kan. Tapi cuma dari segi perbelanjaan itu masih sama juga. Jadi macam mana kita nak buat nak pastikan kita belanja cara yang berhemah. Maknanya GST merupakan satu perkara yang kita boleh tengok sebab kita boleh banding harga tadi, kita tengok GST apa semua dan dia boleh membentuk cara kita berbelanja. Dan insya-Allah dengan adanya GST ni memang dari segi ekonomi punya aktiviti nampak macam tak apa baguslah. Sebab bila kurang orang berbelanja, dia punya circulation ekonomi tak bagus. Tapi saya rasa kita dah terlebih berbelanja kan. jadi eloklah kita berhemah sikit berbelanja. Saya suka nak tanyakan, sepanjang kita berbincang di awal tadi sehinggalah sekarang, banyak yang kita bercakap mengenai kebaikan GST. Tapi kalau kita sedar ataupun tidak, kalau kita tengok Indonesia sendiri menyaksikan tahun 1984 dia dah mulakan GST. Tetapi kalau benda tu baguslah Haji. Pendek katalah kalau benda tu bagus, kenapa tak mula awal? Kenapa sekarang baru nak mula kan? Dah tahu benda tu bagus contohnya. Sebut pun dah tahun 89 kata dalam bajet. Sebab itulah bila tahun 89 kami memang dah hadir kan. Kita Malaysia memang selalu macam tu. Kita yang cerita orang lain buat dulu kan. Kan memang selalu macam tu. Jadi kadang-kadang kita bercerita kita nak buat ni tapi orang lain yang buat dulu. Singapura dia buat in 1994 at 3% masa tu kan dia introduce kan. So at that time okeylah 3%. Sekarang tak boleh buat 7% kan. Sekarang dia 7%. So dari segi kenapa mengambil masa yang begitu lama untuk kerajaan laksanakan GST dari segi konteks Malaysia ni, dan orang lain semua dah buat, kita yang ni yang bagusnya sebab orang lain dah buat dulu kan. Jadi bila kita buat kemudian kita boleh check orang lain punya sistem macam mana dulu kan. So maknanya sistem yang kita ada merupakan satu sistem yang bagus. Itu yang bagus je lah. Kan maknanya sebab kita dah tengok orang lain punya, tengok sana sikit, tengok sini, kita ambil sana ambil sini sikit, so kita punya patut yang cantik sekali lah. Mall yang betul cantik lagi lah. Cantik lah daripada yang negara-negara lain, itu satu. Dan dari segi satu lagi isu bermakna kerajaan belum yakin dengan rakyat, penerimaan rakyat lah. So, itu yang the main issue dia. The main issue sebab kerajaan takut nanti rakyat risau, susah hati apa semua kan. Sebab cukai kan. So, bila cukai orang susah hati lah. Jadi kerajaan takut nanti akan membebankan rakyat, dia susah hati apa semua kan. Sebab tu dia ambil masa 89. Tapi masa tu terlalu lama sangat. Kan. Cuma mungkin ada isu-isu politik sikit lah. Dan kan, saya nak Tuan Haji masalah GST ni nanti, kalau kita ambil contoh tentang pelaksanaan kerajaan yang lain, contoh mudah AES. Yang sama begitu. Sebab kalau nak tengok dari segi hasil banding hasil AES dengan GST jauh kan, jauh dari segi itulah. Saya rasa sebab dan GST ni dah banyak kali masuk keluar kan. Tapi kali ni nampak serius lah kan. Dan saya rasa tak ada cara lain sebab dari segi penarafan the World Bank apa semua kan. Kita kena tengok, walaupun ada segolongan masyarakat kata tak payahlah tengok ranking kita macam mana, tapi problem dia macam ni. Katalah kita sebagai peniaga kan, bila kita nak buat pinjaman dekat bank tengok kita punya ranking, credit rating kita, Sikris kita macam mana, Sitos kita macam mana, cara kita bayaran balik. So bila kita buat pinjaman, kalau kita punya bayaran balik cantik apa semua, dia boleh bagi yang a good rate kepada kita, borrowing cost kan. Sama juga macam negara. Kalau kita punya ranking teruk, macam mana kita nak buat berniaga? Macam mana kita nak berniaga dengan orang? Free trade agreement kan, trade between countries apa semua. Macam mana kita nak buat kalau kita tak strong? Saya ada banyak pelanggan-pelanggan yang nak buat dengan Malaysia. Tapi disebabkan Malaysia tak ada GST, dia orang buat deal dengan Singapura. Saya bawa masuk barang tu ke Malaysia.
kan. So isu ni memang berlaku because tak ada GST. So bermakna dari segi masyarakat peniaga tu sendiri kita alami banyak kekangan because tak ada GST ni. Dan dari segi, dan kalau nak tengok dari segi timing apa semua kan, saya rasa tak ada isu lah. Saya rasa rakyat dah boleh terima kan, dan sebab kita dah bagi tahu, kita dah buat roadshow, kita dah bagi nationwide campaign apa semua kan, dan perlu lebih agresif lah bagi tahu kat rakyat. Saya rasa kan ada satu program yang kita buat, forum GST, kita buat secara percuma. Kita panggil anybody boleh datang ke PWTC hari tu untuk bahas dengan kita tentang GST. Sebelum kita buat program tu, kita tanya kat dia orang, berapa orang yang tak setuju GST? Ramai yang angkat tangan lah, dia bangkang lah kan. Tapi setelah kita buat program tu, kita buat penerangan apa semua, at the end of the day, bila kita evaluate lagi sekali, semua orang dah boleh terima. So bermakna isu dia sekarang is actually pemahaman. Dia bukan isu GST itu. Kalau rakyat faham tentang GST, jadi tak ada masalah. Saya rasa elok bila kerajaan bagi 17 bulan untuk melaksanakan GST, saya enough time. Sebab enough time untuk masyarakat peniaga bersedia menghadapi GST, menguruskan GST, dan masa yang cukup untuk bagi tahu dekat rakyat tentang GST ni. Saya ada soalan mengenai peniaga Tuan Haji, tapi kita nak tanya Alif dulu. Alif, kalau kita tengok kan anda memang setujulah GST dilaksanakan, tetapi dalam 100% anda setuju ataupun 90% anda setuju tu, mesti ada 10% yang menjadi kegusaran. Kalau boleh Alif kongsikan, apa yang sebenarnya, kalau risau jugalah nak aplikasi, tak bolehlah kata 100% setuju. Betul lah, kan? betul lah. Kena kata 100% setuju pun sebab kita pun tak nampak lagi. Kita tak nampak jadi lagi apa pelaksanaan dia apa semua kan. Jadi tapi setakat pembacaan, setakat pemahaman apa yang dah dikongsi, saya dalam 90% saya bersetuju lah untuk GST dilaksanakan. Cuma kegusaran 10% tu masih ada. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, terutamanya hasil daripada, sebab kita sebagai orang muda kan, saya sebagai orang muda, dan kemungkinan kita tak tahulah berapa lama lagi kita akan hidup apa semua tu, dan kita nak tengok negara membangun dan kita menuju ke arah negara maju. Dan apa yang saya gusarkan adalah, katakanlah kita laksanakan GST, hasil kutipan cukai tersebut macam mana cara digunakan semula untuk pembangunan. Dan dikembalikan dikembalikan kepada kita. So di situ saya, ialah sebab kadang-kadang macam apa yang kita bincang daripada awal, sistem itu memang cantik. Kita boleh collect duit, cukai kita kenakan terhadap barang-barang, tapi hasil tu, macam mana kita uruskan hasil tersebut untuk dipulangkan kepada rakyat untuk menjadi satu negara yang membangun. Dan Haji, kalau kita tengok Haji, ada yang kata, saya bagi satu analogi lah. Contohnya saya nak tukar tayar basikal. Saya pergi kedai Izwan, ada yang katakan kedai Izwan tak kena GST. Kedai Alif kena GST. Maksudnya di situ Izwan punya jualan setahun 500,000 ke bawah. Alif 500,000 ke atas. Jadi bagaimana wujudnya keadaan sedemikian? Ada yang kena pekedai boleh kena GST padahal barang yang sama. Betul? Jadi dia benda tu berlaku, dia panggil threshold ataupun dia punya nilai ambang lah, ataupun dalam bahasa Islam ni nisab dia kan. Mana dari segi dia punya threshold tu memang 500,000 ditetapkan. Bermakna 500,000 tu bermakna kalau satu peniaga tu, kalau dia punya jualan secara umumnya pada satu tahun melebihi 500,000, dia kena berdaftar sebagai GST registrant lah, pendaftar GST. Dan bila dia daftar sebagai GST, bermakna kesemua barang yang dijual dan perkhidmatan yang diberikan akan dikenakan GST. Bermakna macam kedai tadi tu, kedai jual tayar tadi, kedai yang ni kena, yang tu tak kena kan. Jadi sebagai pengguna, kita tengok disebabkan bila dia masuk ke kedai tu, dia akan ada macam satu logo yang kedai ni GST registered. Benar, yang ni dia tak kan. Bermakna yang ni yang ni tak kan. Maksudnya jadi itu akan mewujudkan satu persaingan yang tidak sempurna. Okey, sebab tu jadi macam ni. Benda tu berlaku sebab nak protect pengguna. Kan, sebab apa? Sebab kita nak tengok dari segi kadang-kadang makcik yang jual nasi lemak contohnya kan. Kalau kita semua orang macam Singapura kan, semua kena. Kan semua. Bermakna ada setengah negara tu semua kena GST. Jadi senang kira. Tak payahlah nak susah. Tak payah nak pening kepala nak tengok yang tu ke yang ni apa semua kan. Kebanyakannya dari segi itu barang-barang semua kena, dan hampir keseluruhan peniaga memang ada GST, dia charge GST. Kan mudah nak takbir dari segi kerajaan lah. Tapi dari segi Malaysia sebab kita prihatin kepada rakyat, kan kita nak pastikan rakyat dia tak terbeban, sebab tu ada threshold yang 500,000 ni. Dan segi kedai basikal tadi, kalau di mana sale dia tak sampai lah 500,000 tadi kan.
maknanya dia tak boleh charge GST lah. Maknanya apa yang dia boleh buat, maknanya kita sebagai pengguna pergilah ke kedai dia macam minum kopi tadilah. Makcik Jah tadi tu tak kena kan yang kedai kopi tiap mesti kena kan boleh kita beli. Tak ada aircon, tak ada aircon. Tak masalahnya dia menjual benda barang yang sama. Itu menjadi kemuskilan saya. Cuma dari segi persaingan. Tadi Izwan tadi kan kalau dia macam dia nak daftar, dia boleh daftar juga sebagai GST register. Mesti tak nak daftar lah. Sebab dia bagus tau, sebab dari segi peniaga tu ada kelebihan dia untuk daftar. Sebab kan ada dia tax dari segi juga. Bukan the input tax ni. Dia ada isu input tax. Sebab kan contoh macam nilah. Bil telefon ya. Bil telefon yang kedai bicycle tadi tu kan, then Telekom charge kan. Bila dia ada charge 6% kan, cukai perkhidmatan kan. So kalau dia berdaftar sebagai GST registrant, dia boleh claim balik 6% tu daripada kerajaan. Katakanlah kita punya phone bill RM1,000 contohnya, RM1,060 lah. Ada GST kan dia charge. Dia Telekom charge kat kita 6% kan. Kita kalau kita GST registrant, kita boleh claim yang RM60 tu daripada kerajaan. Maksud dari situ pimai tangtu jugalah. Dia pusing-pusing balik macam mana pun dia ada yang charge dia tak kena juga. Okay. Betul. Sebab GST ni dia merupakan kos pada peniaga. So because dari segi mekanisme input dengan output tu dia tak ada kos. Kan dia tak ada kos. Baik, itu dia perbincangan yang cukup memberi kesan daripada saya, mungkin Saiful atau kalau anda penonton juga samar-samar, tetapi kita dapat satu gambaran yang jelas. Saya suka matematik mudah tadi. 16 tukar jadi 6. Mana nak kan? Dan kalau kena bayar nak yang rendah lah. Betul. Kalau dapat nak yang banyak. Dan faktanya lebih 160 negara sudah pun melaksanakan GST. Kerajaan berpendapat menunjukkan GST terbukti telus, berkesan dan satu sistem percukaian yang adil. Hanya pada kadar 6% yang dikenakan pada April 2015 insya-Allah. Dan kita sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji dan juga Alif yang sudah bersama kami. Nak cakap pasal GST ni banyak lagi sebenarnya. Betul. Insya-Allah kita akan bawakan lagi perbincangan mengenai GST. Tapi kalau anda ingin mendapatkan maklumat, mungkin di laman web Persatuan Akaunten Percukaian pun mungkin ada maklumat-maklumat www.mata.org.my atau boleh ke laman-laman penerangan kerajaan GST sendiri dan sebagainya. Pasti ada mempunyai maklumat-maklumat itu. Baiklah, kalau anda berminat lagi, mungkin kita akan adakan perbincangan dari semasa ke semasa berkaitan topik ini, tetapi sehingga waktu ini saya ucapkan terima kasih di atas perhatian anda dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Izwan Nazir Saleh. Saya Saiful Nizam Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.